ceramah kita berada yang menurut Islam pada tahun 2005, ya. Dan selepas itu beliau amat tekun dan istiqamah dalam mencari ilmu untuk menyampaikan dakwah. Jadi dia antaranya dia juga sama mengikuti program bersama yang kita kenal, Dr. Zakir Naik, yang langsung di Dubai, dan dia antara yang terbaik yang khas. Jadi dia juga jadi panel penasihat akidah, jadi menangani kes-kes muntah di jabatan orang belakang perempuan. Jadi dalam banyak juga yang dia telah lakukan, boleh saya tinggikan lagi ke ataupun slow lagi, ataupun kalau macam ni bagus, nanti korang dengar dari situ. Okey, dah solat. Nanti Alina akan sampai. Pada malam ini kita memilih tajuk iaitu dakwah ataupun tidak tadi dakwah. Jadi mungkin sama ada tajuk itu akan disampaikan lebih ulang. Kita ulang kepada Raja Firdaus untuk menjaga kafe yang terbaik, ya. Jadi tanpa dengan lagi kami selalu kelas dan Farid dengan sebagainya menjemput Raja Firdaus untuk memulakan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linas ta'muruna bima'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya amat bersyukur dan merasa amat teruja dapat berada di surah Al-Ikhlas buat kali pertama, alhamdulillah. Dan semoga bukannya yang terakhir. Dan juga saya juga sangat teruja juga melihat kehadiran tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat untuk program pada malam ini, untuk mendengar perkongsian yang tak seberapa daripada saya. Dan tajuk saya adalah dakwah atau didakwa. Saya ingin membawa tuan-tuan, puan-puan kembali ke 1400 tahun yang lampau. Ketika pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia telah menghantar sekumpulan tentera Islam ke Rom untuk berperang. Tetapi mereka telah ditangkap. Dan waktu itu adalah di antara kemuncak kepada kehebatan Islam, iaitu zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Dan ketika Maharaja Rom datang bersemuka dengan tentera-tentera Islam, salah seorang daripada sahabat, iaitu Abdullah ibn Huzaifah, dia telah dibawa ke hadapan. Dan saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat dan membayangkan situasi ini, iaitu mereka merupakan tawanan perang, tetapi Maharaja Rom ini dia menawarkan sesuatu kepada Abdullah ibn Huzaifah dengan berkata, aku akan melepaskan engkau, aku akan membebaskan engkau dengan syarat engkau mengawini puteriku. Dia tak minta dia murtad, tetapi untuk meminta Abdullah ibn Huzaifah, seorang tentera Islam yang ketika itu menjadi tawanan perang, untuk berkahwin dengan puterinya. Ini sesuatu yang menarik. Berapa kerapkah seorang tawanan perang akan ditawarkan puteri? Dan ini apatah lagi mendapat kebebasannya. Tetapi apa yang dijawab oleh Abdullah ibn Huzaifah? Dia kata, tak nak. Tuan-tuan, dia offer perempuan, tak nak. Dapat kebebasan lagi.
Tak nak. Lalu Maharaja Rom, dia pula menawarkan sekali lagi separuh daripada kekayaannya beserta dengan kahwin dengan anak dia sebagai syarat pembebasan dia. Dah lah nak dibebaskan, tak minta duit lagi, bagi anak perempuan bertambah dengan separuh kekayaan. Tuan-tuan, nak ke tak nak? Tanpa perlu offer duit, offer anak perempuan dia pun kita dah ambil, betul ke tak? Jujur kan? Sekarang offer lagi separuh kekayaan. Abdullah ibn Huzaifah tetap kata tak nak. Apa yang sebenarnya dia nak? Lalu Maharaja Rum sekali lagi menggandakan lagi dan kata, aku akan berikan ke semua harta aku, dan aku akan berikan tampuk pemerintahan ini, tetapi dengan syarat engkau kahwin dengan anak aku. Offer. Untuk bebaskan dia, Maharaja Rum offer begitu banyak. Lalu Abdullah ibn Huzaifah tetap menjawab, aku tak nak. Mungkin di sini kita berfikir seketika. Bayangkan, tuan-tuan, apakah 3 perkara mustahak, 3 perkara terpenting yang selalu seorang lelaki impikan dalam kehidupan dia? Apa dia? Wanita, harta dengan kuasa. Sekarang ditawarkan kepada dia ketiga-tiga ini, dia pun tak nak. Bukankah ini membawa kita kembali kepada cerita pada zaman Nabi SAW pada awal dakwanya di Mekah, iaitu di mana Nabi SAW didatangi oleh musyrikin untuk menawarkan kepada baginda SAW untuk berhenti berdakwah. Juga mereka menawarkan perkara yang sama, jikalau tidak lebih baik, iaitu menjadi pemerintah di Mekah, diberikan harta dan diberikan wanita yang tercantik di kalangan mereka. Tetapi tetap Nabi kata apa? No way. Tidak akan berhenti berdakwah. Maka setelah ditawarkan begitu banyak perkara kepada Abdullah ibn Huzaifah, Maharaja Rom, dia dah rasa kecewa, dia rasa marah. Akhirnya dia menggunakan ugutan. Apa ugutan? Dia dibawanya satu periuk, lalu diletakkan minyak, periuk yang besar, lalu dibakar sehingga mendidih, lalu diletakkan Muslim, tawanan perang yang lain di atas, dan memberitahu kepada Abdullah ibn Huzaifah, engkau terima kesemuanya, kahwin dengan anak aku, jikalau tidak, sahabat kamu akan mati. Abdullah ibn Huzaifah melihat sahabat digantung pun, dia tak berganjak. Dia tetap kata tak nak. Tetap kata tak nak. Lalu dibunuh kedua-dua sahabat itu, menitis air mata Abdullah ibn Huzaifah. Dan sekali lagi Maharaja Rom nampak ada can, dia dah menangis, hati dia dah lembut. Inilah masanya, tawarkan sekali lagi, pastinya dia akan terima. Tetap Abdullah ibn Huzaifah tak nak. Lalu dia bagi dia cara paling mudah. Dia kata beginilah. Engkau tak nak kahwin dengan anak perempuan aku, fine. Kau cium dahi aku lepaskan kau. Tetap Abdullah ibn Huzaifah kata tak nak. Subhanallah, berapa banyak tawaran ni. Lalu Maharaja Rom bertanya kepada beliau, apa yang sebenarnya kau nak? Dia kata, bukan sahaja engkau membebaskan aku, tetapi aku boleh mencium dahi engkau, tetapi engkau perlu membebaskan kesemua tawanan perang Islam. Maharaja Rom demi menyelamatkan maruahnya, dia kata okey. Lalu diciumnya dahi Maharaja Rom dan semua tawanan Islam dibebaskan. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, tuan-tuan dan puan, dari kisah ini, apa yang kita rasa menakjubkan sebenarnya? Tawanan perang ditawarkan pelbagai insentif untuk dia dibebaskan. Bukannya dia sebagai tawanan perang menawarkan insentif kepada orang yang menawannya, tetapi orang yang menawannya pula yang memberikan insentif untuk dia dibebaskan. Dan kenapa Maharaja Rom begitu mahu menginginkan Abdullah ibn Huzaifah untuk mengawini anak dia? Bukankah itu memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa pada zaman itu, walaupun dia perangi tentera Islam, tetapi tentera-tentera Islam ketika itu terkenal dengan keberanian mereka. Maharaja Rom mahukan zuriat keturunan daripada orang Islam yang terkenal dengan keberanian mereka, kerana pada waktu itu mereka adalah manusia yang terbaik dari segala-galanya.
akhlaknya, keberaniannya. Lalu berita ini sampai kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Lalu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memberitahu kepada semua sahabat, apabila Abdullah Ibn Huzaifah kembali, hendaklah kalian semua mencium dahinya, kerana satu ciumannya di dahi Maharaja Rom telah membebaskan kesemua tawanan perang. Dan apabila dia pulang, semua sahabat mencium dahi Abdullah Ibn Huzaifah. Dan berita tentang dia menitiskan air mata ketika sahabat itu terbunuh, syahid, juga sampai kepada Umar Ibn Khattab. Maka Umar bertanya kepada dia, wahai sahabat, kenapa engkau menitiskan air mata? Adakah engkau takut ketika itu? Abdullah Ibn Huzaifah kata, tak. Aku menangis bukan kerana aku takut. Aku menangis kerana aku sedang membayangkan betapa bahagianya mereka berdua itu. Bahagianya mereka kerana mereka dapat mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau aku diberikan peluang sebanyak rambut yang ada di kepalaku ini untuk mati di tempat mereka, untuk menggantikan tempat mereka, nescaya aku lebih bahagia. Tetapi mereka lebih bahagia berbanding dengan aku. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, itulah Muslim pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman khalifah kita, iaitu Muslim yang dikenali sebagai Muslim yang terbaik. Dan pada zaman pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itulah Islam tersebar. Dan malahan jikalau tidak keterlaluan saya katakan bahawa kerana sahabat inilah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum inilah, keberanian mereka, jati diri mereka, Muslim yang terbaik ini, maka alhamdulillah 800-900 tahun yang lampau, mesej Islam yang dulu telah sampai ke tanah Melayu, yang seterusnya nenek moyang tuan-tuan dan puan yang dahulunya menyembah kayu, batu, pokok, berhala, akhirnya memeluk Islam. Dan tuan-tuan dan puan hari ini majoriti yang di depan saya lahir dalam Islam kerana perjuangan mereka. Mereka mahukan Muslim kerana Muslim dikenali sebagai the best. Jadi saya ingin membawa kita kembali kepada topik kita. Itu mukadimah untuk apa yang saya nak sampaikan. Kerana tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran telah memberikan satu penghormatan yang sangat baik kepada kita. Bukan saja baik, tetapi sangat tinggi. Iaitu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian, siapa itu kalian? Saya, tuan-tuan, puan-puan. Sesungguhnya kalian merupakan umat yang terbaik, the best. Bukan biasa-biasa, the best. Umat yang terbaik dibangkitkan oleh Allah untuk linas, untuk manusia, the best. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan, kalau hari ini ada seorang yang bukan beragama Islam ataupun belum beragama Islam ini dikabarkan kepada mak bapak mereka yang, mak, ayah, saya nak masuk Islam. Sebab apa? Sebab saya nak kahwin dengan orang Islam. Apa reaksi mak bapak mereka? Bukankah reaksi mak bapak mereka yang akan kata, apakah kamu tiada bangsa yang sama untuk kamu kahwin? Kamu tetap nak pilih Islam juga, orang Islam? Nah, kenapa mereka membangkang bila anak mereka nak berkahwin dengan orang Islam, sedangkan 1400 tahun yang lampau Maharaja Rom bermatian-matian mahukan putrinya dikahwinkan kepada orang Islam? Hakikatnya senang, iaitu hari ini kita sebagai Muslim tidak diberikan satu persepsi kepada manusia, kepada orang lain bahawa we are the best. Jikalau we are the best, berlumba-lumba orang dah bagi tawaran, tuan, ustaz, saya nak kasih anak saya, kasih untuk ustaz kahwin, offer. Mereka pasti akan offer kerana dia tahu this is the best man, this is the best man. Tapi hari ini mereka tak nampak begitu. Terus bila mereka kata nak kahwinkan anak-anaknya nak berkahwin dengan lelaki Muslim, ataupun anak lelaki nak berkahwin dengan perempuan Muslim, terus kata, kamu tak ada orang lain nak kahwin ke? Kenapa tetap nak kahwin dengan Muslim? Kalau perempuan nak masuk Islam sebab nak berkahwin dengan lelaki Muslim, akan diberikan pelbagai persepsi buruk. Kamu tak takut ke nanti suami kamu itu kahwin 4?
Kamu tak takut ke suami kamu ni kaki pukul, belasah isteri dia? Kamu tak baca berita ke? Bila sebut saja tentang orang Islam, berita baik ke berita buruk? Buruk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran kita ialah apa? The best. We are the best. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita yang terbaik ini bukan terbaik hanya kerana kita lahir dalam Islam. Bukan. Pernah tak kita tanya diri kita, apa yang melayakkan kita untuk mendapat nikmat Islam? You done nothing tau. Lahir-lahir saja dapat Islam tau. Bukankah itu satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan? Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, yang Allah ulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Kita sebenarnya, apa yang kita buat ini sebenarnya masih seperti kelihatan tidak apa yang kita buat ini seolah-olah layak untuk mendapat nikmat Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya begini. Bila Allah sebut kita adalah yang terbaik, bukan di atas dasar sesuatu yang kita tak boleh pilih, yakni tuan-tuan puan-puan lahir sebagai Muslim, tetapi ada syaratnya. Inilah apa yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, di mana dia sebut sesungguhnya umat Islam adalah umat yang terbaik, the best, selagi mana umat Islam ini melaksanakan dan menunaikan syarat yang Allah letakkan di sambungan ayat itu. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apabila umat Islam melakukan amar ma'ruf, nahi munkar dan beriman pada Allah. Tetapi sambungan Imam Asy-Syaukani cantik. Dia kata, namun umat Islam akan dari ini berhenti. Akan berhenti menjadi umat yang terbaik apabila umat Islam berhenti melakukan amar makruf, nahi mungkar. Dan realitinya, tuan-tuan, puan-puan, tepuk dada kita, tanya iman. Bukan datang ke sini nak main sindir-sindir. Itu bukan tujuan. Tepuk dada, tanya iman. Kita hidup di negara Malaysia. Saya yakin dan saya sangat percaya setiap daripada kita mesti ada sekurang-kurangnya beberapa sahabat, rakan sekerja, jiran yang masih belum Muslim. Betul? Berapa banyakkah di kalangan sahabat kita itu yang kita berurus niaga dengan mereka, yang kita menjana keuntungan berjuta-juta ringgit bersama dengan mereka, sehingga mereka kaya raya, sehingga mereka bahagia, sehingga mereka menganggap kita sangat dekat seperti ahli keluarga. Berapa banyakkah jiran-jiran kita yang sangat suka dengan kita? Berapa banyakkah rakan sekerja kita yang sangat baik dengan kita? Berapa banyak pulakah di kalangan kawan-kawan itu tadi yang telah kita sampaikan Islam kepada mereka? Itu belum lagi mengajak mereka kepada Islam. Bukankah itu adalah sikap manusia yang mementingkan diri? Saya bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada surah Al-Fatihah yang kita baca. Saya bukan ustaz, belum start lagi. Ini brother. Dalam surah Al-Fatihah, kita minta Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta Allah, ya Allah, berikanlah, bimbing aku ke jalan yang lurus, dan bukannya jalan orang yang engkau murkai dan engkau laknat itu. Tuan-tuan, puan-puan, siapakah orang yang sesat? Siapakah yang orang yang Allah laknat itu? Setuju kalau saya kata dalam tafsir, ianya merujuk kepada orang yang sesat itu adalah Nasrani, tetapi yang Allah laknat itu adalah siapa? Siapa? Biasanya kita kat Malaysia ni standard. Bila kita ada masalah, kita akan laknat satu bangsa ni. Bangsa apa? Yahudi. Yahudi laknatullah lah biasanya. Baik. Kita bukan nak membahaskan tentang tafsir. Saya bukan ustaz tafsir. Tapi ayat ini sangat penting. Kenapa mereka dilaknat? Pernah tak terfikir? Pernah tak terfikir kenapa mereka dilaknat? Kalau kita lihat kembali kepada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 42, Allah sebut
tidak sama kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu mencampur adukkan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya. Itu tak nampak lagi mereka dilaknat. Nak tahu punca mereka dilaknat? Simple. Surah yang sama. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 159. Allah sebut mereka yang diberikan kitab merujuk kepada Yahudi spesifik, tetapi mereka menyembunyikannya daripada manusia, maka laknat Allah ke atas mereka dan apa jua yang boleh melaknat mereka. Betulkan saya kalau saya salah, tuan-tuan dan puan-puan? Oh, dah masuk isyak dah? Belum dia bunyi dah. Betulkan saya kalau saya salah? Betul, surah Al-Baqarah tadi, ayat tadi spesifiknya diturunkan merujuk kepada Yahudi. Tapi betul tak kalau dalam kita belajar tafsir Quran, dia tidak melihat kepada kekhususan ayat diturunkan, dia melihat keumuman lafaz dia, betul? Baiklah, kalau Allah sebut mereka yang diberikan kitab, yakni Taurat dalam konteks itu, siapa lagi yang diberi kitab selain daripada Taurat? Injil kepada kaum Nabi Isa, dan bangsa siapa lagi? Pengikut siapa lagi? Nabi Daud. Dan kemudian kita ni ada dapat kitab tak kita? Kita dapat kitab Al-Quran kan? Baik, jadi maksudnya ayat ini kena mengena dengan kita juga tak? Kena kan? Kena mengena dengan kita. Jadi Allah kata apa? Mereka yang diberikan kitab tetapi mereka menyembunyikan daripada manusia, Allah kata apa? Laknat Allah kepada mereka. Kita ni pun dapat Quran tau, kita simpan daripada mereka. Berapa ramai, tak perlu angkat tangan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tujuan saya berada, bukan. Kita bukan agama Kristian, agama Katolik yang akan buat confession bila berdosa. Tak perlu. Kita buat dosa, kita confess pada Allah, Allah ampun. Tapi kita kena nilai dengan takwa. Jangan tunggu fatwa. Berapa ramai di kalangan kita ini yang ada banyak Quran kat rumah, tetapi jiran kita yang sebelah, yang non-Muslim, yang belum Muslim itu, yang kita dah hadiahkan di satu Quran. Sedangkan Quran tu hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah juga ayat 185. Hudalinas, petunjuk untuk mereka. Kita tak bagi, maksudnya kita sembunyikan tak? Sembunyikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita sebagai Muslim hari ini tidak kelihatan seperti yang terbaik, kerana majoriti kita kena mengaku benda ini. Sebab statistik memang menunjukkan, dan diri kita juga mengetahui yang di mana kita. Majoriti umat Islam pada hari ini lebih rela mencari alasan untuk tidak melakukan dakwah berbanding dengan sebab untuk melakukannya. Seperti contoh tadi, street dakwah, saya ditanya oleh wartawan, ada wartawan juga yang datang, dan ada juga pelajar universiti yang datang. Mereka tanya saya satu soalan yang saya rasa unik, menarik. Mereka tanya, Brother Firdaus, kenapa Brother Firdaus rasa Brother Firdaus nak buat dakwah? Kenapa Brother Firdaus rasa Brother Firdaus perlu berdakwah? Jawapan saya adalah dalam bentuk soalan. Saya kata, saya terbalikkan soalan itu dan saya tanya kepada anda, kenapa anda rasa perlu untuk solat? Kenapa? Kenapa kita rasa perlu solat? Sebab kita adalah Muslim dan solat itu adalah wajib. Jadi jawapan yang sama itu untuk saya. Kenapa saya rasa perlu saya berdakwah? Sebab saya Muslim dan dakwah itu wajib kepada saya. Bukan saya yang cakap. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ambil saya apa yang saya cakap ya. Ambil apa yang Allah cakap. Saya kata wajib bukan sebab saya kata, tapi Allah pun kata begitu dalam Quran. Contoh, berapa banyakkah dan berapa kerapkah kita di dalam Al-Quran membaca perkataan ini? Kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, kul ya ahlul kitab. Banyak ke sikit? Banyak. Tidak kurang tuan-tuan dan puan-puan, 332 kali dalam Quran Allah suruh kita kul. Bila Allah suruh kul, contoh kul ya ahlul kitab dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 64, Allah sebenarnya sedang bagi cadangan ke perintah dalam tu? Minta maaf Cina ni banyak tanya. Bila Allah sebut qul ya ahlul kitab, Allah sebenarnya sedang bagi cadangan kepada kita sebagai Muslim untuk pergi cakap dengan ahlul kitab, ataupun sebenarnya Allah sedang bagi perintah?
Contoh, senang saja. Bos panggil kita, dah habis cakap dengan kita, dia bagi tahu, Ali, lepas ni kau keluar, bagi tahu kepada Ahmad, suruh Ahmad masuk. Rasa-rasanya kita akan tanya dekat bos kita tak? Bos, itu cadangan ke perintah bos? Kita akan tanya tak? Tak. Sebab logik kita telah memberitahu kepada kita, dengan bos kita suruh kita keluar ni, bagi tahu kepada Ahmad suruh masuk, itulah perintah maksudnya. Dia tak perlu gunakan perkataan, wahai Ali, aku perintahkan engkau untuk bagi tahu kepada Ahmad untuk masuk. Tak payah. Kita manusia ni tak berkomunikasi begitu. Itu perintah. Dan bila Allah suruh, qul ya ahlul kitab, ini perintah ke cadangan? Perintah. Dan inilah perintah tuan-tuan dan puan-puan untuk kita. 332 kali tuan-tuan dan puan-puan Allah suruh kita dalam Quran, kul. Apa kita dah buat? Cool. Kita relax, cool. Itu yang kita faham. Subhanallah. Sedangkan itulah yang perlu kita sampaikan. Apa yang Nabi sebut juga dalam Sahih Bukhari, balighu ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. InsyaAllah saya percaya, dan saya mau percaya, kita yang di dalam surah Al-Ikhlas hari ini, hatta adik-adik kita yang berada di luar, sekurang-kurangnya dah hafal 30 hingga 50 ayat. Tapi Nabi sebut berapa ayat? Satu saja. Contoh nama surau ni lah, surau Al-Ikhlas kan. Surah Al-Ikhlas dah ada 4 ayat dah. 4 ayat saja. Tapi Nabi kata satu ayat. Kenapa kita tak nak cool, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita takut? Kita ada alasan kan? Apa alasan kita? Kita nak test, tengok Allah sebut. Bukan saya kata, sekali lagi, Allah sebut surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 24. Di sinilah tersenarainya alasan-alasan kita. Allah bukan saja pencipta, tetapi Allah juga Al-Alim, yang maha mengetahui. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum. Allah kata, katakanlah, jikalau bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, isteri kamu, rumah kamu, perniagaan kamu, keuntungan yang kamu takut kamu rugikan, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah. Allah kata apa? Fatarabasu hatta yati Allahu bi amri. Fatarabasu tu tunggu di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Jikalau semua itu tadi lebih kita cintai berbanding dengan Allah dan Rasul serta jihad, dan antara jihad yang sangat penting pada zaman agama kita ini disalahfahami, agama kita ini difitnah, antara yang sangat penting adalah jihad menyelesaikan dan menjelaskan salah faham ini. Jikalau semua ini lebih kita cintai dari Allah dan Rasul serta berjihad di jalan Allah, Allah kata fatarabasu, dan kamu tunggu. Tunggu di mana ya tuan-tuan dan puan-puan? Bukan tunggu di Malaysia. Tunggu di akhirat. Tunggu. Tak apa. Tunggu. Tunggu buat apa? Tunggu bila sampai turn kita di hadapan Allah, kita rasa insya-Allah aku tauhid, solat okey, tahajud okey, duha okey, sedekah pun banyak, umrah okey, semua insya-Allah okey. Sampai turn kita, jiran kita, kawan kita, rakan sekerja kita, business partner kita yang meninggal sebagai non-Muslim, sebagai kafir, datang komplain depan Allah. Tapi kawan kita puji kita dulu, kata, ya Allah, ini haji ya, ini hajar banyak bagus punya Muslim, 5 waktu tara tinggal, akhlak banyak baik, tiap-tiap hari senyum sama saya, makanan pun kasih sama saya, bisnes kita orang buat sama-sama, untung juta-juta. Kita cerita macam-macam, pasal travel, pasal makan, pasal apa, semua kami cerita. Ya Allah, ini kawan banyak baik punya. Tapi satu saja saya mau cerita, Allah, saya punya ini kawan lah, umrah sudah banyak kali, Quran saya tengok dia selalu buat khatam, kenduri pulut kuning. Tapi Allah, ini kawan saya tak pernah cerita pasal you, tak pernah cerita pasal Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu itu kita nak jawab apa? Sekarang keluarkan segala alasan kita tu.
Okey, aku nak cakap apa dengan Allah sekarang? Imagine kita sekarang depan Allah ni. Kita nak jawab apa depan Allah? Kawan kita tu dia dah ikhlas dah. Waktu itu mulut kita ni Allah tutup, biarlah anggota kita ini jadi saksi. Rasa-rasanya anggota badan kita ni akan jadi saksi untuk kita ataupun ke atas kita. Most probably ke atas kita. Apa kita nak jawab? Kita nak kata, ya Allah, bukankah hari ini bila kita suruh berdakwah, kita kata sampaikan kepada jiran, sensitif lah bro, takutlah, tak pandai lah, tak mahir lah, tak cukup ilmu lah bro. Kalau ini business partner saya cakap pasal Islam bro, sensitif. Nanti dia tak mau buat bisnes dengan saya macam mana? Keuntungan yang kamu takut kamu rugikan. Bapak saya siapa nak jaga brother? Duit tak ada. Wa abaukum. Anak sekolah lagi brother. Wa abnaukum. Saudara mara kat kampung brother. Wa ikwanukum. Wa azwajukum. Pasangan hidup macam mana? Rumah siapa mau bayar brother? Bukan itu alasan kita tuan-tuan dan puan-puan? Tak apa. Semua ini lagi kita takut, lagi kita cintai dari Allah dan Rasul serta berjihad di jalan Allah. Tak apa. Kalau kita rasa selesa dengan alasan itu, fatara basu, tunggu saja. Tunggu di akhirat. And then kita akan tahu nasib kita. Apa nasib kita? Kita akan cerita selepas azan. Kita akan cerita insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bismillah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, andai kata
kita rasa masih selesa dengan alasan kita dan kita sanggup mengambil risiko untuk menanti sehingga ke akhirat untuk memberikan jawapan kepada Allah, maka saya tidak boleh memaksa tuan-tuan dan puan-puan. Kerana hakikatnya saya hanya bertugas sebagai seorang Muslim untuk memberikan kesedaran betapa pentingnya kita melaksanakan tugas ini. Andai kata kita mengatakan bahawa Brother Firdaus, non-Muslim ini kita kemudiankan sebab orang Islam kita ni pun teruk. Tetapi sekali lagi tepuk dada tanya iman, adakah itu alasan ataupun satu sebab yang kukuh? Berapa ramai di kalangan kita yang datang ke masjid dan surau pada hari ini, yang tadi semasa nak datang untuk solat maghrib ataupun solat isyak, kita nampak kawan kita, jiran kita yang Muslim, yang tak datang solat, yang tak datang ke surau, yang kita ajak mereka datang sekali. Muslim pun kita tak ajak kadang-kadang. Walaupun kita gunakan alasan, brother, kita kena islahkan Muslim dulu. Saya juga percaya perlu dilakukan islah. Tetapi kenapa tidak dilakukan dakwah dan islah seiring? Kita tak selalu dengan Muslim, kita tak selalu juga dengan non-Muslim. Jadi sepatutnya kedua-duanya ini dilaksanakan serentak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tadi ayat yang saya quote juga, Qul ya ahlu kitab, Allah suruh kita bagi kepada ahlu kitab. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan serba sedikit. Anda kata ada Christian missionary hari ini yang datang ketuk pintu rumah tuan-tuan, puan-puan, kemudian nak cerita agama Kristian dengan tuan-tuan dan puan-puan, serta mengajak tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak masuk Kristian. Apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Happy ke marah? Mana satu? Kalau tak bersuara maksudnya happy tu. Kita akan happy ke kita marah? Marah. Okey, kita berinteraksi sikit ya. Kenapa kita nak marah? Kenapa kita tak marah? Sebab, setuju kalau saya kata kita marah sebab brother, mereka tu nak menyesatkan kita brother, nak tarik kita masuk neraka brother. Betul ke? Betul? Itu pandangan kita? Itu pandangan kita. Apa pula pandangan mereka? Mereka sebagai Kristian percaya bahawa agama Kristian adalah satu-satunya kebenaran. Mereka juga percaya mana-mana manusia yang mati tidak percaya kepada Jesus sebagai anak Tuhan, tidak mati di kayu salib sebagai anak Tuhan, maka mereka akan masuk neraka. Jadi mereka datang ketuk pintu rumah kita ni, mereka datang cerita dengan kita pasal Kristian ni, niat mereka ialah nak selamatkan kita dari api neraka. Nak tanya, niat mereka ini baik ke jahat? Nak selamatkan orang dari api neraka, baik kan? Baik. Dan seperkara lagi, kenapa nak rasa marah? Sebab dalam Quran Allah perintahkan siapa untuk bercakap dengan siapa dulu? Allah perintahkan Muslim untuk pergi cakap dengan ahlu kitab, ataupun Allah perintahkan ahlu kitab untuk datang cakap dengan kita? Surah Al Imran tadi, Qul ya ahlu kitab, bila Allah kata Qul ya ahlu kitab, Allah perintahkan Kristian, Yahudi datang cakap dengan kita, ataupun Muslim pergi kepada Qul kepada ahlu kitab? Kita kan, betul? Beginilah analoginya tuan-tuan dan puan-puan. Kita ini sepatutnya mencari pelanggan. Kita ini, tugas kita ni salesman, sepatutnya pergi mencari pelanggan, tapi kita tak keluar cari pelanggan, tetapi pelanggan datang ke showroom kita. Kita halau tak pelanggan kita? Tak halau kan? Kenapa tak halau? Happy lah bro, aku tak payah pergi keluar cari, sales customer sendiri datang. Bagus. Kalau itu pemikiran kita, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan gunakan pemikiran yang sama ini, iaitu kenapa nak marah dengan Kristian datang ketuk rumah kita? Kenapa nak marah dengan Kristian datang bercerita agama Kristian dengan kita? Sedangkan yang dipertanggungjawabkan untuk pergi bercakap dengan mereka ialah kita yang sepatutnya pergi, tapi kita tak pergi. Allah gerakkan hati mereka datang ketuk pintu rumah kita. Bukankah kita kata, Alhamdulillah ya Allah, aku tak buat kerja aku, engkau gerakkan Kristian ni datang rumah aku, boleh aku cakap dengan dia orang pasal Islam? Kenapa kita sangat negatif? Dahlah kita tak buat kerja kita, Allah gerakkan customer kita datang cari kita, sujud syukur, tapi kita marah. Dan kita pula selalu marah, oh Kristian ni ada agenda. Ada agenda. Sekali lagi, keluar daripada kotak.
Agama manakah yang tak ada agenda, tuan-tuan dan puan-puan? Agama mana yang tak ada agenda? Semua agama ada agenda. Saya bagi contoh analogi semudah kita faham. Kristian ada 10 ekar tanah. Kita pun ada 10 ekar. Sebelah menyebelah. Kristian pula setiap hari mereka kerjakan tanah mereka 10 ekar. Mereka tanam itu, tanam ini dan sebagainya. Kita pula tengok TV. Dah penuh lalang pun kita tak buat apa. Langsung tak tanam apa. 6 bulan, 9 bulan selepas itu, mereka dapat hasil daripada tanaman mereka dan mereka jual. Mereka dapat duit, mereka mula bina bangunan, mereka mula gunakan duit ini untuk melakukan program-program kebajikan, malahan menyebarkan agama mereka. Lalu waktu itu kita buat apa? Kita komplain. Kita kata, mana boleh? Kristian ni rajin sangat. Persoalannya, logikkah komplain kita itu? Kita pun ada 10 ekar, mereka pun ada 10 ekar. Kenapa kita komplain mereka mengerjakan ladang mereka? Pernah tak kita menyalahkan diri kita yang tak mengerjakan ladang sendiri? Sebab hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak hari ini kita keluar daripada zon keselesaan kita. Hakikatnya, kalau dari segi psikologi, adalah lebih mudah menyalahkan orang lain dan berharap orang lain berubah agar kita tak perlu berubah. Kita boleh dalam zon selesa. Macam dulu kita sekolah kan, kalau kita ni jenis yang tak suka buat kerja sekolah, kalau ada seorang dua tu yang rajin buat kerja sekolah, kita rasa kita nak cabar mereka untuk lebih rajin, ataupun kita akan maki mereka, kita akan marah mereka. Sebab korang lah rajin sangat, kita orang kena marah. Yang mana satu? Biasa kan? Kita akan marah orang yang rajin tu. Pasal apa? Kalau korang sama macam kita, cikgu tak boleh nak marah lah. Takkan cikgu nak suruh satu kelas ni keluar berdiri. Dia nak ajar siapa? Dengan kita menarik orang tu turun, maka senang, kita tak perlu nak maju. Dia seumpama, tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah kita lihat orang yang jual ketam ini, dia letak dalam baldi, dalam tong, dia tak perlu letak penutup ke atas tu. Tahu kenapa? Sebab Muslim hari ini seperti ketam. Kenapa saya kata begitu? Bila ada seorang Muslim yang nak buat kerja, bila dia nak naik atas, dia nak keluar daripada kelompok yang malas, apa akan berlaku? Bila dia dah sampai ke atas, ketam-ketam kat bawah ini, aku tak boleh sampai, aku malas nak berusaha, lebih senang untuk aku tarik engkau turun berbanding dengan aku sendiri naik ke atas. Maka selama-lamanya lah ketam itu berada di dalam tong itu. Itu situasi kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Our situation. Betul kalau saya kata di kalangan orang Melayu, jikalau ada orang Melayu, sesama Melayu mula speaking bahasa English, dia akan dapat pujian ke ataupun dia akan dapat kejian? Dia akan dapat kejian. Bajet bagus, konon kau tu Melayu nak speaking pula. Bila ada orang cuba, sesama Melayu ni, sesama Muslim, cuba guna bahasa Arab sebab dia nak mempelajari bahasa Arab supaya lebih fasih, dia kata, ana enta, engkau ni ana enta dulu, aku engkau je, engkau ana enta buat apa? Kita lebih banyak memberikan galakan ke ataupun kita lebih banyak menjatuhkan? Sebab bagi kita menjatuhkan lebih senang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, itu sifat syaitan. Syaitan dia tahu dia tak boleh ke syurga dah. Kita warisi sikap siapa? Iblis, syaitan. Iblis dia tahu dah, dia dah dilaknat oleh Allah, dia tak boleh ke syurga. Apa dia buat? Aku tak boleh pergi, hangpa pun semua tak boleh pergi. Tarik tu persatu turun. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ke jannah. Bukan ikut cara neraka, ikut mereka. Dia tak begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya tak logik untuk kita salahkan Kristian. Malahan saya sangat gembira bila Kristian datang. Bukan kerana saya buat dakwah. Sebab bagi saya kerja dakwah semua punya kerja. Tapi saya happy sebab bagi saya kata, contoh ada 2 missionary Kristian dari Amerika datang ke pejabat saya. Kami borak 3-4 jam, tuan-tuan dan puan-puan, 3-4 jam. First thing bila dia sampai, saya kata dengan dia, saya kata, I'm very happy that you are here. Dia kata, why? Normally Muslim will not welcome us.
Dia kata normally Muslim will not welcome us. Saya kata no, I will welcome you and I will thank you for coming. Dia kata, why? Because I believe that you are the seekers of truth. Kamu pencari kebenaran dan kamu percaya kamu ada kebenaran, maka kamu nak mengajak orang lain kepada kebenaran supaya semua dapat masuk syurga. Betul tak? Dia kata, yes, you are a good man. Dia kata, first time I heard a Muslim say this to me, that I'm a good man. Saya kata, no, you are a good man. Either I'm agree with you or not, it's a different story. Tapi dengan kamu sanggup datang dari Amerika ke Malaysia untuk sebarkan Kristian, saya kata, you are a good man. I might not agree, but I say you are a good man. Tapi saya kata, the same way, I also believe that my religion is the truth. But it's okay, let's discuss. Kita bincang. Dan akhirnya selepas 3-4 jam, dia keluar sebagai Kristian, saya masih sebagai seorang Muslim. Ada paksaan? Tak ada paksaan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu tak berapa yang mereka belanjakan untuk missionary mereka setahun? Siapa dapat teka dengan tepat selain daripada staff saya? Sebab mereka dah tahu. Siapa yang dapat teka dengan tepat, saya bagi hadiah buku. Berapakah yang mereka missionary Kristian belanjakan setahun untuk tujuan pengedaran dan penyebaran agama Kristian? Berapa ringgit? Okey, berapa dolar? Kita kira dolar. Okey, billion, berapa? 1 billion. 10 billion. Siapa cakap 10 billion? Ada suara-suara? Okey, tuan. 10 billion. Ada lagi? Nak up lagi, lelong sikit. 100 million. Tadi itu sangat dekat dah. Ini website mereka sendiri. 11.2 billion dollar. 11.2 billion dollar. How much we spend for missionary? Nak tahu senang saja. Di kalangan kita ni, berapa banyak yang kita infakkan untuk badan yang buat dakwah? Surau yang kita datang jemaah pun kadang-kadang kita tak bagi pun. Apatah lagi kepada organisasi yang buat dakwah, betul ke? Setiap surau dan masjid nilai dan ukur. Berapa banyak duitkah yang diberikan untuk penceramah dengan makan-makan, dengan buat projek? Tetapi berapa banyakkah yang diperuntukkan untuk buat operasi outreach, dakwah kat luar? Ambillah persen itu. Dan kita akan dapat tahu berapa jauhkah kita dengan mereka. Kita masih ada hati nak salahkan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, we have no one to blame. Kita kadang-kadang, kita selalu marah, jabatan agama tak buat kerja, lembaga zakat tak buat kerja. Tapi saya kata, wallahi tuan-tuan dan puan-puan, wallahi, saya bekerjasama dengan JAIS, MAIS, Jabatan Agama Islam Perlis, Perak, Melaka, banyak negeri kami kerjasama, JAKIM. Saya bersama dengan mereka masuk dalam perkampungan orang asli. Ini pendakwa kita yang diberikan gaji oleh Jabatan Agama. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka Sabtu Ahad sepatutnya off day. Sabtu Ahad itulah mereka masuk dalam perkampungan orang asli. Dan bukan itu saja, siapa yang pernah masuk kampung orang asli dia akan tahu. Tersilap langkah saja, itulah gunung ganangnya dan kamu akan jatuh dalam gaung. Nak masuk dalam kampung orang asli, bukan bawa kereta saja, kena naik bot. Kami waktu itu ikut dengan Jabatan Agama Islam Perak. Bagi kita yang rasa Jabatan Agama tak buat kerja, dan perlu saya bagi tahu juga, saya tak dibayar oleh Jabatan Agama untuk promosi mereka. Tak. Sebab saya takut orang kata ini mesti dah makan dedak. Sorry, dedak-dedak semua tak ada. Saya makan nasi punya. Ini pegawai dakwah Jabatan Agama Islam Perak. Kami sewa satu bot pancung. Bot pancung. Kami bawa 70 kampit beras, 10 kg satu. Letak dekat bot pancung. Rasa-rasa apa terjadi dengan bot pancung tu? Tu 700 kilo tu. Kita hampir macam nak tenggelam, betul? Kita rasa 70 kampit tu kira banyak lah tu. Masa kami sedang upload di atas bot pancung tu, ke atas jeti tu, satu lori 3 tan. Tak tahu apa sebab dia dah tutup dengan canvas. Bila mereka buka saja, kami tengok. Tahu kenapa? Kami bawa 70 kampit, dia bawa satu lori. Dia bawa satu lori. Kami naik bot pancung, dia pula naik bot pelancong 2 tingkat punya. Siapa mereka? Kristian. Mereka 30-40 orang.
masuk perkampungan asli buat missionary. Kita nak cari 10 orang pun banyak susah. Malahan mereka cakap dengan saya, dia kata, brother, kami siang malam kerja, duduk dengan mereka, tapi orang kat luar tak tahu apa kami buat, asyik maki-maki saja. Nak aja aku maki balik. Dia kata, kami Sabtu Ahad pun tak datang dengan bini tau. Dia orang kata kita tak buat kerja. Tuan-tuan dan puan-puan nak tahu tak apa dia hakikatnya? Minta maaf kalau benda ini menyakitkan hati. Yang tak buat kerjanya bukan jabatan agama. Yang tak buat kerjanya kita ni yang suka komplain. Hari ini hakikat dunia ialah yang mencadangkannya ramai, yang mengkritiknya pun tidak kurang ramai, tetapi yang buatnya sangatlah sedikit. Tengoklah di lapangan berapa banyak yang buat, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka buat kerja. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dunia ini sangat simple, sangat fair. Allah Subhanahu Wa Taala sangat fair. Sama ada kita sebagai Muslim yang percaya bahawa Islam ini adalah agama yang benar, kita menyebarkan nilai Islam kita kepada mereka, ataupun mereka menyebarkan nilai mereka kepada kita. Kita boleh dengan undang-undang menghalang mereka datang sebarkan agama mereka kepada kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, perumpamaannya seperti ini. Anak pokok. Untuk melindungi anak pokok ini, takut angin kuat, kita pasang satu tembok. Pasang tembok, fikir, angin tak semestinya datang dari arah ini saja, boleh datang dari pelbagai arah. Kita letak, pasang beberapa tembok. Okey, angin tak boleh dah. Tapi lepas tu fikir, tapi nanti kalau hujan lebat macam mana? Ini anak pokok, akar tak kuat lagi. So apa kita buat? Kita letaklah satu lagi bumbung kat atas. Tuan-tuan dan puan-puan, anak pokok ni survive tak? Dia hidup ke mati? Undang-undang alhamdulillah boleh melindungi untuk sekian waktu dengan sekian cara. Tapi hari ini kita tak boleh menghalang penyebaran melalui internet, melalui social media. Kita tak boleh. Dan kita tak dapat. Kita tak dapat. Jadi nak tak nak ialah kita keluar. Dan sebelum kepada kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan juga untuk renungkan dua ayat ini. Renung bukan saja renung tau. Saya kena guna perkataan yang betul. Bila saya kata renung, orang akan renung aja. Itu membahaya juga. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan renung. Surah Al-Muzammil dengan surah Al-Mutasir. Surah 73 dengan 74, Allah mulakan dengan Ya ayuhal muzammil, Ya ayuhal mutasir. Ya ayuhal muzammil, qum min laila illa qalila. Ya ayuhal mutasir, qum fa'anzir. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Ya ayuhal muzammil dengan Ya ayuhal mutasir maksudnya hampir sama. Wahai orang yang berselimut. Kenapa orang yang berselimut? Betul tak? Bila Nabi SAW dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, dia rasa takut, dia rasa sejuk, dia balik ke rumah, jumpa dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dia minta Khadijah carikan selimut. Bila dalam kesejukan dan dapat pula selimut tebal, rasa macam mana? Rasa macam mana? Bukan rasa panas, rasa selesa. Yes. Ayat ini ditujukan kepada Nabi, ditujukan untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam zon selesa. Kerana mak bapaknya Islam, datuknya Islam, anaknya Islam, cucunya Islam, yang dia rasa dia tak perlu buat dakwah. Untuk saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan, Ya ayuhal muzammil, Ya ayuhal mutasir, kum, bangkitlah, fa'anzir, bangkitlah dan berikan amaran kepada mereka. Sebab ramai yang di luar tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja yang belum Muslim, malahan orang Islam kita sendiri pun tak sedar bahawa kematian boleh datang anytime, tak perlu tunggu hari kiamat. Tapi masih ramai lagi yang lalai. Sebab orang baik-baik macam tuan-tuan dan puan-puan yang melazimi masjid, surau, majlis ilmu, yang ada lebih banyak ilmu berbanding dengan yang luar, yang jauh dari agama, kita tak keluar untuk kum fa'anzir kepada mereka. Keluar daripada zon keselesa. Kita kata nak husnul khatimah, nak mati yang baik. Alhamdulillah, datang surau itu boleh pengakhiran yang baik. Tetapi lihatlah makam para sahabat radhiyallahu anhum ini, kebanyakan mereka ini bukan ditanam di Mekah dan Madinah, sedangkan itulah antara tempat terbaik untuk mati. Tapi makam-makam mereka ini di mana? Serata dunia. Di Istanbul ada, di seluruh, di Syria ada. Kenapa?
Kenapa mereka memilih begitu? Sebab mereka tahu mereka perlu fa'anzir. Mereka perlu sebarkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi kepada kesimpulan. Ramai yang fikir, ramai ya. Ramai yang fikir bila kita buat dakwah ini, kesian lah kawan saya brother, dia ni baik lah, nanti dia mati sebagai non-Muslim, nanti ke neraka brother, kesian dia. Tak. Kesimpulan yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham. Kita buat dakwah ini, kita buat amal ma'ruf nahi munkar ini, bukan nak selamatkan kawan kita dulu. Surah At-Tahrim, surah yang ke-66, ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu. You save yourself. Buat dakwah ini bukan selamatkan orang lain dulu. Selamatkan diri. Selamatkan diri apa? Saya bagi satu cerita. Sekali lagi kalau saya salah tolong betulkan. Peristiwa hari Sabat yang di mana orang Yahudi dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Tetapi Allah uji mereka dengan hari Sabtu itu banyak pula ikan. Macam juga Allah uji kita. Perintah untuk buat solat, perintah untuk buat benda yang wajib seperti dakwah. Tapi Allah uji juga pada masa yang sama bagi pilihan. Engkau nak buat dakwah ataupun bila tiba-tiba niat nak buat dakwah nak keluar dah. Sekali ada satu panggilan, bro, nak bincang sikit bisnes bro, ini bisnes baik punya. Sepanjang 1 minggu tu tak ada orang call kita pasal bisnes. Tapi waktu kita nak pergi keluar berdakwah itulah orang call, bro, nak cakap pasal bisnes, ini bisnes baik punya, boleh untung. Boleh, dia cakap boleh, ada kemungkinan, belum tentu pasti. Rasa-rasanya pilihan mana yang selalu akan pilih? Bisnes. Ini sesuatu yang kemungkinan, mungkin ada, mungkin tak ada. Tetapi bila keluar saja dia berdakwah, dia pasti dapat untung. Pun orang tak pilih, rugi. Hari Sabat Allah larang pergi tangkap ikan. Satu kumpulan ini pergi ke laut, letak jala ikan pada hari Jumaat. Letak. Lalu mereka balik. Bila balik, kumpulan kedua ini nampak. Dia pergi tegur, dia kata, kenapa kamu nak letak ikan? Kamu nak letak jaring? Bukankah Allah dah haramkan kita tangkap ikan pada hari Sabtu? Kenapa kamu nak melanggar perintah Allah? Kumpulan yang pertama tadi jawab, hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu. Bila hari Sabtu, kami tak pergi ke laut. Kami ada di rumah, tak buat apa pun, tak pergi laut, tak tangkap ikan pun. Hari Ahad baru pergi. Kumpulan satu tetap tak berubah setelah dinasihati oleh kumpulan kedua. Maka ada lagi kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga ini nampak segala-galanya. Rasa-rasanya kumpulan ketiga ini, mereka pergi tegur kumpulan yang pertama ke ataupun kumpulan yang kedua? Dia tegur kumpulan yang kedua. Dia tegur apa? Dia kata, kenapa korang nak sibuk-sibuk? Mereka ini dah melanggar perintah Allah. Biarlah bala Allah akan melaknat mereka. Allah akan melaknat mereka, bala Allah akan menimpa mereka. Mereka kumpulan ketiga ini tak pergi tegur kumpulan pertama. Betul tak situasinya sama macam hari ini, di mana kalau tuan-tuan, puan-puan nak pergi berdakwah, orang yang langsung tak buat apa, dia biasanya akan tegur orang yang kita tegur yang jauh dari agama, ataupun dia tegur kita yang buat kerja ini. Mana satu? Dia akan tegur kita. Dia akan tanya, Haji, bagus dah ke? Baru jadi jemaah surau tak lama, dah hafal Quran ke? Dah berapa kitab kamu khatam? Bahasa Arab dah lancar dah? Kamu ni dah masuk syurga ke? Confirm ke? Jangan jaga tepi kain orang, kubur masing-masing. Nampak familiar? Familiar. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. The best thing ialah benda ini dah terjadi 1400 tahun yang lampau dah. Kumpulan ketiga ni dah cakap. Selepas itu, pengakhiran ceritanya, dua kumpulan ditukarkan menjadi kera dan khinzir yang hina. Kumpulan pertama confirm kena sebab pergi melanggar perintah Allah. Dan jawapan yang mereka berikan kepada kumpulan kedua, betul ke salah? Betul. Sebab memang hari Sabtu mereka tak pergi buat apa. Ini yang kita namakan sebagai technically right, ethically wrong.
Seperti mana kalau kita nampak kawan kita makan di dalam kedai non halal, dia makan bacon yang diperbuat daripada khinzir. Kita pergi tegur, kita kata, bro, ni haram ni bro, bacon tak boleh makan, haram, kita mesti tak boleh makan. Kawan kita kata, bro, dalam Quran Allah haramkan bacon ke khinzir? Allah haramkan khinzir, yang ini bacon, B-A-C-O-N. Jawapan kawan kita tu technically right, tapi ethically-nya wrong. Sama juga dengan kita. Alasan kita hari ini sounds like technically right, tapi kita tahu deep inside ethically very wrong. Kumpulan pertama ditukarkan jadi kera dan khinzir. Satu lagi kumpulan, 2 ke 3? 3. Kumpulan ketiga pun kena. Baik, fikir sejenak Satu tu kena, okey, sebab mereka lawan perintah Allah sengaja. Tetapi kumpulan ketiga, mereka tak pergi laut tau. Kenapa mereka kena? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab mereka tahu itu salah. Mereka tahu salah. Bukan sahaja mereka tak pergi tegur orang yang buat salah, tetapi mereka menegur orang yang cuba menegur orang yang buat salah. Apa bezanya? Ini saya tak hukum Saya nak kita fikir, apa beza kedudukan kita sekarang dengan kumpulan ketiga ini? Kita tak buat syirik Kita tak menyembah berhala, tak mensyirikkan Allah, tetapi kita tahu benda itu syirik, kita tahu benda itu mungkar, tapi kita tak tegur. Apa yang membezakan kita dengan kumpulan ketiga? Tak perlu saya jawab, dan tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak jawab. Balik fikir, kita ini kumpulan kedua ataupun kumpulan yang ketiga. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya surah Al-Ghasyiyah, surah 88 ayat 21-22. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaidir. Berilah amaran dan tugas kamu hanyalah memberikan amaran, dan kamu tidak bertanggungjawab, dan kamu tidak boleh mengawal mereka. Kamu tidak boleh mengawal mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang keputusan terletak pada tangan kita, iaitu kita nak memilih untuk berdakwah ketika kita masih hidup dan ketika kawan kita ini masih hidup, ataupun kita ingin mengambil risiko untuk didakwa oleh mereka di akhirat. Pilihlah, dakwah atau didakwa. Dan semoga kita semua menjadi Muslim yang cerdik, memilih untuk berdakwah sementara kita masih hidup, dan jangan menanti untuk didakwa di akhirat nanti. Allahumma amin, insyaAllah. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mungkin kita buka sedikit ruang kalau ada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang nak tanya soalan kepada saya. Kalau boleh, tanyalah soalan senang-senang Jangan susah-susah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan nak ditanya berkaitan dengan tajuk, kalau boleh jangan tanya pasal PRU Adakah soalan? Tidak ada? Ya tuan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu ingin mendapatkan perkongsian apa yang mendorong saya untuk masuk Islam. Mesti ada satu perkara yang menjadi, kita kata, kita tolak ataupun latar belakang supaya kita ambil tidak besar. Okey, Ustaz tanya soalan lazim kepada saya, iaitu apakah yang mendorong saya untuk memeluk Islam? Ya. Kalau jawapan malas saya akan kata boleh tengok di YouTube. Tapi ini saya tak jawab macam itulah. Okey. Saya bagi sedikit background dulu supaya tuan-tuan dan puan-puan faham senario dia. Saya bangsa Cina, masih Cina Percaya tak saya ni Cina? Bukan sengaja pakai baju Cina. Cina okey, dan masuk Islam tetap Cina. Kalau bangsa Cina ni apa agamanya? Buddha. Melayu, Islam. India, Hindu. Itu stereotip kita, betul? Kalau Melayu meninggal dunia, kalau India mati, sampai Cina apa? Mampu. Itulah kita. Tak, dia stereotip Okey. Baik. Saya lahir sebagai Buddhis. Saya mengamalkan agama Buddha Soka Gakkai Malaysia. Okey, dari Jepun. Baik.
situasinya ialah saya sekolah kebangsaan, saya ramai kawan-kawan Melayu, Muslim lah. Jadi waktu sekolah rendah pun saya dah ada nama Melayu. Waktu tu saya ingat nama Melayu, tapi sebenarnya nama Arabik. Okey, dah ada nama Melayu, cikgu bagi. Nama dulu Yusof, cikgu bagi. Jangan tanya saya kenapa cikgu bagi nama Yusof lah. Mungkin handsome. Wallahualam, mungkin. Jadi saya ramai kawan berbahasa yang berbangsa Melayu, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah bahasa Melayu saya ni adalah pelak Cina sikit juga. Tetapi sejujurnya saya tak tahu banyak tentang Islam. Yang saya tahu lebih kurang, orang Islam ni kena solat 5 waktu, Melayu kena solat 5 waktu. Lepas tu tak boleh makan kerbau pendek. Tahu kerbau pendek bahasa saintifik lah. Okey, tak boleh berjudi, tak boleh minum bir. Tapi kawan saya kata paling best boleh kahwin 4. Tapi yang paling tak best bila dia kata kena potong. Okey. Jadi saya banyak kawan. Itu saja saya tahu. Situasinya saya boleh begitu rapat dengan kawan Melayu saya sehingga bila hari raya saya boleh bermalam di rumah mereka ketika saya sekolah rendah. Kami sangat rapat. Tahun 90-an, itu tahun dulu kawan saya memperkenalkan saya kepada boy band ini, UK Slam semua tu kan. So kenal semua tu, sangat rapat. Tapi Islam saya tak tahu banyak sangat. So, dan satu lagi yang saya tahu waktu itu adalah Islam lebih kepada orang Melayu punya. Okey, tahun 90-an nak tengok orang pakai kopiah sangat susah. Waktu itulah famousnya songkok. Majoriti pakai songkok tahun 90-an. Mungkin tahun 2000 lebih itu baru start pakai kopiah. Baik. Apa detik perubahan dia? Usia 11 tahun. Waktu itu datuk saya sebelah bapa meninggal dunia. Dan biasanya orang Cina ini mereka akan ada buat upacara. Bila mereka buat upacara, kanak-kanak ini banyak persoalan. Jadi saya tanya, apa yang mereka baca itu? Tak faham. Tapi mereka guna banyak peralatan muzik, cang semua tu kan. Saya tak faham. Saya tanya. So mereka kata, oh ini sebenarnya mereka sedang baca dengan tujuan untuk menghantar pahala bacaan ni kepada datuk supaya dia boleh pergi ke syurga, melancarkan perjalanan lah gitu. Okay, fine. Bagus, pergi syurga. Tapi waktu yang sama, perasan tak mereka juga ada membakar sesuatu? Apa yang mereka bakar? Mereka bakar rumah kertas. Jangan kata bakar rumah, bahaya. Bakar rumah kertas, kereta kertas, DVD player kertas, handphone kertas, dan juga duit kertas. Bukan ringgit Malaysia, tetapi hell bank notes, ringgit duit neraka. Saya confused seketika waktu itu. Sebab saya fikir, pergi neraka kan selama ini kita telah diberitahu, pergi syurga semuanya ada. Kenapa mau bakar ini barang? Lepas tu bakar pula bukan duit syurga, bakar pula duit neraka. Mau dia pergi syurga ke pergi neraka? Saya fikir 11 tahun masa tu. Saya tanya juga kepada sanak saudara. Mereka kata, oh dia begini, takut-takut datuk tak dapat pergi syurga, nanti kalau dia pergi neraka dia boleh pakai ini semua barang. Waktu itu saya rasa, apa beza pergi syurga dengan neraka? Sama-sama enjoy juga. Saya rasa jawapan itu saya tak boleh nak terima. Bukan salah mereka. Siapa yang rasa benda ini adalah selesa saja nak ikut orang, saya tak boleh nak paksa. Tetapi ini saya. Waktu itu saya rasa betul-betul tak boleh terima. Sebab saya kata, doesn't make sense what? Sebab sejak kecil kami telah dididik bahawa kalau kamu jadi orang baik, kamu dan mesti kena jadi orang baik sebab kamu mau pergi syurga. Sebab kalau kamu bohong, kamu ni jahat, kamu masuk neraka kena hukum. Tapi hakikatnya apa yang mereka cakap dengan apa yang mereka buat berbeza. Pergi neraka pun boleh enjoy. Seolah-olah berikan gambaran kepada saya, tak apa, hidup ini baik tak ada baik tak apa, janji you mati mesti ada duit. Supaya you mati orang boleh buat upacara, orang boleh bakar duit, you boleh pergi sana pun boleh enjoy, pergi sini pun boleh enjoy. Saya push tanya lagi. Akhirnya jawapan evergreen. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 179 dan surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 23-24. Ikut nenek moyang. Jangan tanya banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya kongsi sedikit lagi. Bukan apa yang mendetikkan saya untuk memeluk Islam. Itu saya akan cerita. Jawapan mereka ini
Ini juga merupakan antara jawapan yang kita biasa bagi kepada anak-anak kita hari ini. Iaitu bila anak kita yang kecil ini tanya banyak soalan, kita tak tahu nak jawab, demi menutup malu dan ego kita, kita akan suruh mereka diam, jangan tanya banyak. Betul? Dan ada kalanya kita akan maki mereka, kita akan marah mereka, tinggikan suara. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, jawapan mereka itu dulu yang menyebabkan saya rasa saya nak murtad dari agama lama. Tuan-tuan dan puan-puan sedar tak? Jawapan kita yang sama itu kepada anak-anak kita yang Islam hari ini juga boleh menyebabkan mereka murtad. Saya kaunselor murtad di Jabatan Mufti Selangor dan juga di Pejabat Mufti Wilayah, mengendalikan kes official dengan tak official. Kes paling muda 13 tahun orang Melayu, budak Melayu murtad. Pasal apa? Pasal jawapan bapaknya sama dengan ustaznya sama, iaitu jangan tanya banyak, nanti kamu sesat masuk neraka. Kalau kita tak tahu, cakap wallahu alam bisawab. Nanti ayah carikan jawapan, nanti ibu carikan jawapan. Jangan cakap suruh mereka jangan tanya. Sifat budak-budak, kita sebagai muslim pun nak bertanya. Malaikat pun bertanya kepada Allah. Nabi Ibrahim AS dalam Quran pun bertanya pada Allah. Takkan sebagai muslim biasa tak boleh bertanya? Jadi apa gunanya Allah sebut dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-7, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Sebab mereka tak tahulah, mereka percaya kita ni tahu lebih banyak, mereka tanya, tapi akhirnya mereka juga kena marah. Never do that. Saya sambung balik. Dan saya sehingga 18 tahun saya tetap amalkan sebab tak ada pilihan. Dan bila 18 tahun saya jadi free thinker. Free thinker ni ialah saya percaya kepada Tuhan, tapi saya tak ikut mana-mana agama. Sebab bagi saya semua agama ni nampak sama saja. Betul tak hari ini kalau kawan-kawan kita yang berbangsa Cina ini, bila kita cubalah nak cerita pasal agama, jawapan evergreen mereka ialah, ayah, semua agama sama saja, baik punya. Betul? Sekarang nampak slang Cina saya keluar kan? Dan saya juga percaya begitu dulu. Tapi saya free thinker. Tapi saya percaya kepada Tuhan, yang Tuhan ini bukannya manusia, dan manusia saya percaya tak boleh jadi Tuhan. Pasal apa? Sebab logik saya bagi tahu, kalau Tuhan ialah manusia dan manusia boleh jadi Tuhan, buat apa saya sembah Tuhan? Lepas saya mati, saya pun boleh jadi Tuhan mah. Sebab kebanyakan Tuhan-Tuhan yang disembah, mereka waktu hidup pun tak tahu mereka itu Tuhan. Mereka hanya jadi Tuhan selepas mereka mati dan orang lantik mereka jadi Tuhan. Dan waktu itu saya bagi tahu kepada kawan saya, waktu itu saya kata, kalaulah orang yang disembah sebagai Tuhan itu, mereka pun tak tahu mereka Tuhan dan mereka hanya jadi Tuhan selepas mati. Jadi orang yang melantik mereka jadi Tuhan itu jauh lebih Tuhan berbanding dengan Tuhan itu, saya kata. Sebab contoh, kalau saya nak lantik satu CEO, kuasa saya lebih besar tak daripada CEO yang saya lantik? Untuk saya melantik Tuhan, Tuhan itu lebih berkuasa ke saya yang melantik Tuhan itu lebih berkuasa? Waktu itu. Ini cerita dulu-dulu. Jadi saya pada waktu itu semua agama yang ada di Malaysia saya dah tolak. Kecuali Islam. Tapi Islam ni not for me. Sebab apa? Satu, Islam ni nampak eksklusif kepada orang Melayu. Hatta ketika selepas saya masuk Islam, pergi jumpa orang akan dengan happy-nya cakap dengan saya, Alhamdulillah awak dah masuk Melayu. Bila awak masuk Melayu? Saya tengok dia dengan mata sepet saya ini. Budu, tempoyak, cincaluk, makanan Melayu saya suka. Tapi tengok mata ni tetap sepet. Part mana yang nampak Melayu? Tapi dia kata, tahniahlah awak dah masuk Melayu. Sejak bila aku tukar Melayu? Jadi waktu itu, orang Cina ini dia berbangga dengan bangsa dia. Okey, jadi saya tak nak tukar bangsa. Yang kedua, saya ada pengalaman buruk dengan kawan saya. Saya tanya kawan saya soalan simple. Kenapa you orang Melayu tak boleh makan kerbau pendek? Jawapan dia menakutkan. Dia jawab, lu apa sama mau tahu? Itu Melayu punya hal, Islam punya hal. Lu mau tahu masuk Islam kasih potong dulu. Baru tanya sudah kena potong. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di tempat saya berminat dah dengan agama ni, lari laju-laju lah. Mau tanya buat apa? Baru tanya sikit punya hal. Dan dia kata potong tu bukan sikit loh, habis. Nasib baik lari. So saya memang tak, dan saya enjoy life. Enjoy saya maksudnya waktu itu
perspektif saya enjoy maksudnya saya tak perlu ikut hukum hakam, tak perlu ini do and don't, tak ada. Bagi saya do and don't saya lah, saya tak buat jahat, saya tak merogol, saya tak membunuh, saya tak merasuah, tak, itu semua kira baik dah. Saya punya rutin dulu pergi clubbing, wajibnya, fardunya 3 kali seminggu. Tak termasuk duha tahajud lagi. Ada yang sunat-sunat lagi lah. Yang wajib tu memang wajib pergi. Jadi memang lumrah saya pergi kelab. Sebab tu saya bila buat counselling dengan orang-orang Islam kita yang ada masalah dan suka pergi kelab yang ni, saya boleh relate dan saya kata saya faham kenapa kamu nak pergi. Tapi kalau kamu tak, saya boleh relate balik pengalaman saya dulu. Dan saya inilah yang bawa kawan-kawan saya pergi kelab. Saya lah yang bawa kawan-kawan saya ni pergi makan pakuteh. Inilah ketua dia. Baik. Bukan berbangga tapi nak cerita saja. Saya nak pendekkan cerita. Dan pada tahun 2005 saya berhijrah ke Kuching, Sarawak selepas saya diberhentikan kerja kerana saya tak boleh berjalan selepas tercedera main bola sepak. Dan saya juga pernah bermain bola sepak untuk pasukan kebangsaan bawah 17 dengan 21 dulu. Itu cerita lama. Okey. Dan di Sarawak dia agak berbeza dengan Kuala Lumpur. Sebab di Kuala Lumpur di Jalan P. Ramlee, Jalan Sultan Ismail ada apa? Ada apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada bumbung? Kubur. Bukan, Jalan Sultan Ismail dengan Jalan P. Ramlee. Night club, macam tahu je tuan. Okey, tak apalah, betul lah tu. Okey, ada club. Itu tempat saya dulu. Tetapi di Kuching, Sarawak dia ada, tetapi tak sebanyak di Kuala Lumpur dan hidup saya lebih tenang. Dan di situlah saya mula fikir, saya dah enjoy. Apa tujuan hidup saya? Saya tanya diri saya. Kalau hidup aku sekadar kerja, cari duit, kahwin, dapat anak, tua, mati, apa beza aku dengan monyet dekat hutan tu? Sama juga. Takkan aku sama dengan monyet tu? Tapi saya percaya kepada Tuhan. Jadi di situ saya tanya kepada kawan saya. Saya kata, saya Cina, bila kami sembahyang ada depan nampak Tuhan tau. You Melayu sembah apa? Dia kata, kami sembah Tuhan lah. Sembah Tuhan? Mana ada? Tak ada nampak pun. Dia kata, Tuhan itu ada, tapi kamu tak nampak. Saya kata, mana mungkin? Tak nampak macam mana mau percaya? Seeing is believing mah. Lalu dia bagi saya satu analogi. Dia kata, kamu rasa angin tak, Wong? Saya kata, rasa. Kamu nampak angin tak? Saya kata, aku Cina, tapi SPM aku bahasa Melayu dapat kredit. Kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Itu kita jawab kias sikit lah kan. Dia kata, tak, Wong. Yang awak nampak pokok tu bergoyang bukan kerana awak nampak angin, tapi kerana itu adalah kesan tiupan angin. Awak bayangkan angin yang diciptakan Tuhan, kamu tak nampak, tapi kamu rasa dan kamu nampak kesan tiupan dia. Bagaimana kamu nak nampak Tuhan yang menciptakan angin? Tuhan itu wujud, kamu rasa dan kamu nampak kesan ciptaan dia. Jawapan dia simple tak? Simple kan? Dan kerana jawapan yang simple ini, saya buat keputusan nak masuk Islam. Jadi itu tertik dia. Tapi waktu itu, terus terang tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 6 tahun pertama 2005 sehingga 2011, kalau jumpa saya tanya, Firdaus, rukun iman, rukun Islam ni ada berapa? Jawapan saya standard. Standard bukan sebab saya tahu. Standard sebab jawapan saya adalah wallahu a'lam bisawab. Saya solat, saya puasa, saya bayar zakat, setakat itu saja. Sebab bagi saya, to be a good Muslim, cukup solat, puasa bulan Ramadan, cukup. Bagi saya masuk itu. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, saya salah. 2011 baru saya mula belajar. Itu pun setelah ada kawan ajak saya untuk pergi satu majlis. Dan di situ saya jumpa dengan guru saya yang banyak memberikan inspirasi kepada saya. Dan dari situ dia bagi galakan kepada saya untuk buat dakwah. Dan dari situ saya mula belajar dari seorang mualaf yang tak pernah belajar agama. Hampir setiap hari saya pergi kelas. Hampir setiap hujung minggu saya akan bayar duit 200, 300, 400 ringgit untuk pergi seminar dengan kursus berdakwah. Belajar macam mana tentang Nabi SAW. Nabi SAW, kalau dulu nak sebut sallallahu alaihi wasallam, saya fikir apa saya itu Melayu mesti sallallahu alaihi wasallam, apa saya pun tak tahu.
Isteri Nabi saya tak kenal, nama bapa Nabi saya tak kenal, anak-anak saya tak kenal, sahabat radhiyallahu anhum saya tak kenal. 6 tahun saya bazirkan masa saya sebagai Muslim. Dakwah tak buat, ilmu tak cari. Jangan salahkan orang, salahkan diri, suka cari alasan. Dari situ saya mula belajar dan saya sampaikan apa yang saya tahu. Dan waktu itu saya kerja sebagai Senior Account Manager Online Advertising. Purata gaji sebulan waktu itu bukan nak menunjuk. Purata 5 angka dapat, Alhamdulillah. Tetapi bila saya dah berkecimpung dalam dakwah, saya jatuh cinta kepada dakwah. Dan 2013, Alhamdulillah, Allah bagi kekuatan kepada saya untuk berhenti kerja. Untuk berhenti kerja buat apa? Fokus buat dakwah full time. Fokus 100%. Bukan senang nak tinggalkan kerja yang lumayan. Tapi kalau kita fikir, kalau kita yakin pada janji Allah, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Surah Muhammad surah 47 ayat ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Mak bapak saya pun risau, kenapa nak berhenti kerja. Tapi dah 5 tahun dah, Alhamdulillah, tak mati, masih hidup. Dan Allah masih izinkan untuk hidup, dan Allah jaga saya. So, begitulah sedikit tentang perjalanan saya, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Mungkin dah satu ni panjang dah. Sebelum soalan berikutnya, okey. Tabung ketimbang kita bermalam ke tabung kerja itu, kita diberikan khas untuk membantu mengenai program dakwah. Masya Allah. Jadi yang mana dari yang belum sempat untuk sama-sama keluarkan semangat dari juga. Jadi kita ada soalan yang terakhir. Dari muslimah ada ke soalan? Muslimah. Nanti tidak orang kata Islam menindas wanita, tak bagi wanita hak kebebasan bersuara. Tidak ada? Tuan-tuan sebelah sini? Tidak ada? Baiklah. Saya ya? Boleh? Oh, tak apa, itu nanti saya akan promo insya-Allah. Boleh. Oh, nak saya sebut. Dia biasanya bila sesi soal jawab, dia tak banyak soalan. Dia biasanya banyak soalan selepas habis kuliah kat luar tu. Itu biasa dah. Okey, baik. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya lebih suka soalan dalam waktu ini, sebab kita buat rakaman dan kita buat live supaya dapat memberikan manfaat lebih luas kepada orang ramai. Baiklah, tak ada soalan, tak apa, tak ada paksaan. Cuma sebelum saya berundur tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara yang saya nak kongsi, tetapi saya nak pastikan tuan-tuan dan puan-puan faham objektif saya. Saya tak bentang sejadah, saya tak merayu, dan saya tak suka merayu. Saya hanya merayu pada Allah. Sebab bagi saya, tugasan dakwah, tugas para anbiya. Jikalau ianya adalah tugas para anbiya, maka ianya tugasan mulia. Dan saya tak akan merendahkan martabat dakwah dengan membentangkan begitu, tak ada. Mampu, tak mampu. Tetapi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, jikalau tuan-tuan dan puan-puan rasa apa yang saya kongsi sebentar lagi itu bermanfaat, maka ambil tindakan. Jikalau rasa tidak, jangan ambil tindakan. Begini, tak semua orang boleh membina satu perniagaan sehingga berjaya disenaraikan di bursa saham, betul? Tetapi betul tak, setelah syarikat itu disenaraikan di bursa saham, ramai orang boleh memiliki saham dalam syarikat itu walaupun dia tak boleh membina syarikat itu sendiri, betul? Dan kalau berbisnes dengan manusia, belum tentu untung, tapi kita usaha keras, betul? Tetapi kalau kita berbisnes dengan Allah, confirm untung ke ataupun mungkin untung? Confirm untung. Dia confirm untung. Begini, saya tak memaksa dan saya tak merayu, saya cuma nak sampaikan. Dan saya nak buka peluang ini seluas-luasnya untuk kita sama-sama berbisnes dengan Allah. Saya baru 5 tahun full time. Allah jaga saya, jaga family saya. Sahabat-sahabat saya yang lain, mereka ada degree dalam aviation management, dalam aviation technician, yang menjanjikan gaji boleh sampai 5 angka. Tetapi tetap anak-anak muda yang tuan-tuan dan puan-puan nampak ini, mereka bukan setakat pegang kamera ataupun jual buku tau.
yang bakal tuan-tuan dan puan akan bercakap nanti itu, yang kat luar tu, degree aviation management, yang gaji kat luar boleh dapat banyak, tapi tetap memilih untuk berdakwah sebab mereka juga yakin dengan janji Allah. Jadi saya nak galakkan tuan-tuan dan puan begini, projek dakwah kami bukan sahaja di Malaysia. Projek dakwah kami dalam masa 4 tahun ini, Alhamdulillah 4 tahun penubuhan NGO kami, projek dakwah kami di seluruh negara, tetapi melangkaui Malaysia, Asia, di China, Sri Lanka, Bahrain, Qatar, Indonesia, Singapura, Australia, dan kami juga telah berada di Uganda, Zambia, Zimbabwe, Botswana, South Africa, Egypt, dan insyaAllah bulan depan saya akan bertolak ke Peru dan Colombia dan juga Amsterdam. Bukan tempat yang biasa kita dengar untuk melancong. Ini bukan melancong. Tempat-tempat yang kami pilih untuk berdakwah bukan tempat-tempat famous pun. Sebab negara Afrika dengan negara Amerika Latin, nak fikir pergi melancong pun fikir 100 kali. Sebab kadar jenayah yang tinggi dan sebagainya. Tetapi jangan dilupakan saudara kita masih ada di situ yang beragama Islam, yang memerlukan bantuan kita dari negara majoriti Muslim. Dan projek kita bukan sekadar berceramah, bagi dakwah cakap-cakap saja, tidak. Program kami melangkaui di social media, kebajikan, membantu mereka membina rumah penempatan mu'alaf, pembelian peralatan, malahan di Zimbabwe sekarang membina masjid. Bukan kami kaya, tapi kita ada Ar-Razak yang maha memberi. Dia jauh lebih kaya dan tak ada limit, tak ada batasan. Jadi saya nak membuka peluang. Jikalau tuan-tuan dan puan rasa tak semua orang perlu untuk pergi ke luar negara untuk berdakwah ataupun duduk di jalanan, tetapi sikap sebagai Muslim ialah apa yang kita rasa kita boleh buat untuk dakwah, dengan bakat, dengan masa, dengan harta kita, kita buat untuk Islam. Jika tuan-tuan dan puan rasa apa yang kami buat ini adalah sesuatu yang berbaloi untuk tuan-tuan dan puan melabur untuk saham akhirat, saya galakkan dan saya buka peluang untuk tuan-tuan dan puan sama-sama melabur. Bukan sekali, tetapi cukup RM10. Cukup RM10 sebulan, direct debit, standing instruction, yang di mana setelah kita tak ada pun, pahala itu berterusan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sahaja, kami memiliki rangkaian social media, dan untuk 3 bulan, daripada bulan November sehingga bulan 2, 3 bulan ini, statistik menunjukkan kami mencapai 25.5 juta sasaran prospek dalam dakwah. Maksudnya setiap RM10 yang kami belanjakan, kami berdakwah kepada 2,420 prospek setiap bulan. Bayangkan setiap RM10 yang tuan-tuan dan puan infakkan setiap bulan, tuan-tuan dan puan sedang berdakwah kepada 2,420 orang tanpa tuan-tuan dan puan perlu berada di luar. Apatah lagi kalau 100 dan 1,000, sebab kami ada orang yang memang infakkan dan ada nampak statistik. Saya tak nak nampak seperti hard sell. Dia sebenarnya kembali kepada tuan-tuan dan puan sama ada merasakan benda ini bernilai ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan kepada kita, dan nescaya insya-Allah pastinya Allah akan menghantar tentera dia untuk membantu agama Allah. Sebagaimana Allah menghantar seorang yang saya tak kenal untuk membelikan satu bangunan berharga 2 juta ringgit, bayar cash, tetapi sewa dengan harga yang murah. Orang yang infakkan untuk kami ubah suai tak kala kami dah tak ada duit. Mana dapat? Tak tahu. Sampai hari ini pun saya tak jumpa orang yang infak tu. Sebab itu tentera-tentera Allah yang hantar. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jazakumullah khairan kerana sudi bersama sehingga ke hujung rancangan, macam rancangan TV pula, ya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berdakwah dan kekuatan untuk istiqamah. Dan saya akhiri dengan satu petikan dalam Bible. Itu dalam Bible ada sebut, whosoever who live by the sword, they will die by the sword. Siapa yang hidup dengan pedang, maka dia akan mati dengan pedang. Saya nak ubah sedikit. Whosoever who live by calling people to la ilaha illallah, insya-Allah they will die with la ilaha illallah. Dan semoga kita tergolong dalam golongan yang mati dengan kalimah la ilaha illallah, yang nescaya menjanjikan orang itu satu jannah untuk mereka. Jadi jazakumullah khairan, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti borang boleh dapat di luar. Siapa yang berminat untuk direct debit dan sebagainya boleh buat dapat di luar, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Ada peluang saya datang, insyaAllah.